Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita nak tengok tiang-tiang dalam Raudah. Boleh rujuk kepada gambar rajah di belakang saya ni. Kalau tengok, inilah gambarannya di dalam Raudah secara gambar rajah lah. Ini adalah kawasan pemakaman Nabi Muhammad dan sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Dan sudah tentu di depan ialah makam Rasulullah SAW. Dan ini adalah area ataupun kawasan Raudah yang biasanya kita akan masuk untuk bersolat, berdoa, bermunajat di sinilah. Di antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, ia adalah taman syurga. So ini adalah, anda boleh lihat kawasan-kawasan, ada pintu Sayyidatina Fatimah di belakang ni. Kita masuk biasa melalui belakang ni lah. Kemudian ada mihrab Sayyidatina Fatimah juga belakang ni. Anda boleh tengok anak panah ataupun kesa yang saya tunjuk tu. Had rumah Sayyidatina Fatimah di sini. Kemudian ada tiang tahajud di belakang ni. Di belakang ni ya. Kemudian ada mihrab tahajud. Kemudian kita tengok di ini adalah bilik sebenarnya. Bilik ataupun rumah Siti Aisyah. Yang ada di dalamnya adalah makam Rasulullah dan makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang depan sekali ialah makam Rasulullah ni. Kemudian yang tengah ni adalah makam Sayyidina Abu Bakar, dan yang belakang sekali ialah makam Sayyidina Umar. So, biasanya kita akan lalu daripada depan ni lah. Kita masuk melalui pintu Babu Salam ni. Ini ialah pintu As-Salam ni. Daripada sini kita akan terus, kemudian tempat memberi salam kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di sinilah mula-mula sekali kita akan dapat lihat makam Rasulullah melalui satu lubang yang berlainan sedikit dengan lubang yang dibuat untuk melihat makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mula-mula sampai di sini kita akan beri salamlah kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. So dalam ni ada tiang-tiang. Tiang-tiang, kalau kita tengok, ini ialah tiang wangi yang ditulis nombor 1 ni, tiang wangi. Tetapi di sebelah itulah mimbar. Kemudian ada tiang katil nombor 4. Nombor 2 adalah tiang Aisyah. Nanti saya akan tunjuk gambar rajah dia ataupun gambar rupa paras tiang Aisyah. Kemudian tiang taubat, tiang katil, tiang pengawalan, tiang delegasi. Kemudian di sini ada tiang 4 persegi kubur. Semuanya di dalam Raudah ni. Kawasan hijau ni ya, dalam Raudah ni. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat huraian terhadap tiang-tiang yang saya sebutkan tadi. Tiang wangi bermaksud yang diletak minyak wangi kerana para sahabat selalu menyapu minyak wangi sebagai tanda tempat solat Rasulullah. Dikatakan Rasulullah pernah melihat kahak yang melekat di tiang tersebut, lalu para sahabat membuangnya dan meletakkannya minyak wangi di situ. Tempat Rasulullah selalu solatlah di sini. Dikenali dengan nama Ustuwanah Hanan, yang merujuk kepada batang pokok kurma yang merintih seperti unta yang menangis kerana tidak digunakan lagi oleh Rasulullah untuk bersandar ketika berkhutbah setelah diganti dengan mimbar baru. Itulah sedikit huraian untuk tiang wangi. Kemudian tiang yang kedua ialah tiang Sayyidatina Aisyah, disebut dengan tiang undi kerana Rasulullah pernah menyebut kelebihan sembahyang dan berdoa di situ, sehingga jika tidak ada jalan lain untuk mendapatkannya kecuali dengan mengundi, nescaya para sahabat sanggup mengundi. Dikenali juga dengan tiang Muhajirin kerana orang Muhajirin selalu mengadakan majlis di sini, tempat mula Rasulullah solat sebelum pindah ke tiang wangi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Amir bin Abdullah selalu solat dan berdoa di sini. Kemudian kita tengok tiang taubat, dikenali dengan tiang Abi Lubabah, merujuk kepada Abu Lubabah, seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Abdul Munzir. Ketika perang Bani Quraizah, Rasulullah mengutus Abu Lubabah kepada Yahudi Bani Quraizah. Ketika Yahudi Bani Quraizah bertanya kepadanya, apakah mereka akan tunduk kepada Rasulullah?
Beliau berkata, ya, sambil memberi isyarat dengan tangan ke tengkuk yang bermaksud kamu akan mati jika menerimanya. Beliau menyesal, bertaubat, lalu mengikat dirinya pada tiang tersebut selama 9 hari. Isterinya akan membukanya ketika waktu solat dan mengikat kembali selepas solat. Ketika Allah menerima taubatnya, para sahabat mengerumuninya untuk membuka ikatannya, tetapi ditolak olehnya. Beliau ingin Rasulullah sendiri yang membukanya. Ketika hendak menunaikan solat subuh, Rasulullah menghampirinya dan membuka ikatannya. Itu adalah tiang taubat, kisah dia begitu. Kemudian kita tengok tiang katil. Rasulullah biasa beriktikaf di sini. Semasa beriktikaf pada waktu malam, baginda akan berehat di sini sambil berbaring di tempat tidur yang dibuat daripada pelepah tamar. Kemudian kita tengok tiang pengawalan. Apabila berjumpa dengan masyarakat, Rasulullah duduk di tempat ini dan dijaga oleh para sahabat. Dikenali dengan tiang Ali kerana beliau selalu solat dan duduk di sini untuk menjaga Rasulullah. Baginda tidak memerlukan pengawal lagi selepas turun ayat yang bermaksud Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Tiang delegasi, tiang yang keenam. Rasulullah akan menyambut dan bertemu para delegasi yang hendak berjumpa dengan baginda di sini, di tempat tiang delegasi ini. Ketujuh ialah tiang tahajud. Di belakang rumah Sayyidatina Fatimah, Rasulullah solat tahajud bersendirian di situ selepas para jemaah meninggalkan masjid. Sekarang tidak dapat dilihat dari luar kerana telah termasuk di dalam binaan makam. Yang ke-8, tiang 4 persegi kubur. Dikenali dengan tiang Jibril kerana Jibril akan berada di sini ketika bertemu Rasulullah. Sekarang tidak dapat dilihat dari luar kerana telah termasuk di dalam binaan makam. Inilah kalau kita boleh tengok tiang Aisyah yang kita sebutkan tadi. Ini adalah mihrab Nabi dan ini adalah mimbar Nabi. Ini tiang Aisyah dari sudut yang lain. Ini mihrab Nabi. Tiang As-Sarir, tiang katil tadi yang dekat dengan tempat rehat Nabi, tempat tidur Nabi. Tiang Abi Lubabah, tiang taubat tadi yang kita cerita tadi, ditulis di situ. Tiang Al-Wufud, tiang delegasi, tiang Al-Hars, tiang pengawalan ataupun tiang Ali yang menjaga Nabi di situ, dan tiang As-Sarir, tiang katil. Dekat-dekat semuanya. Ini tulisan yang terletak di tiang lah. Okey, ini tiang-tiang lain yang menunjukkan batas Masjid Nabawi yang asal, yang lama. Jadi kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kita boleh kenal lah, inilah ruang yang asal, ruang yang lama. Ini ialah mihrab tahajud, tempat Nabi menunaikan solat tahajud. Di rak Al-Quran, inilah letaknya mihrab tahajud. Kita boleh tengok gambar dia. Biasanya para as-suffah juga akan bersolat di sekitar ini. Semoga ia memberi manfaat dan kita kongsi-kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.